Hai, hello. Apa kabar pelajar semua? Cikgu berharap semua pelajar dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Cikgu Jenny dan pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Dan tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah hidangan berasaskan bijirin dan hasil bijirin bagi sajian Timur dan Barat. Baiklah, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan standard pembelajaran. Okey, jadi yang pertama sekali ialah menamakan bijirin serta contoh hasil bijirin, menerangkan cara pemilihan bijirin dan hasil bijirin, menerangkan prosedur penyimpanan bijirin dan hasil bijirin, menjelaskan kaedah memasak yang sesuai bagi mengekalkan nutrien bijirin dan hasil bijirin, merancang menu dan memilih resepi berasaskan bijirin dan hasil bijirin bagi sajian Timur dan Barat. Bijirin. Jadi bijirin didapati daripada tumbuhan rumput yang boleh dimakan. Bijirin mudah ditanam, disimpan lama dan murah. Bijirin membakalkan tenaga dan bahan utama dalam diet harian. Hasil bijirin pula ialah bijirin yang telah diproses menjadi bahan makanan yang pelbagai. Jadi jenis bijirin adalah seperti pasta, mihun dan mi kuning. Dan ini adalah gambar raja bagi bahagian utama bijirin yang terdiri daripada sekam di luar, kemudian ada dedak ataupun bran, kemudian yang putih di sini ialah endosperma dan juga yang hujung yang ada kawasan gelap di sini itu adalah benih germ. Jenis bijirin utama ada 5 sebenarnya semua. Jadi kita lihat yang pertama ialah gandum, yang kedua ialah barley, jagung, oat dan beras. Jadi kita lihat dulu yang pertama iaitu beras. Jadi beras adalah makanan utama orang Asia, of course. Boleh dijadikan nasi dan dimakan bersama lauk seperti daging, ikan, kerang dan sayur-sayuran. Boleh dikisar menjadi tepung beras dan ia juga digunakan untuk membuat kuih muih, mihun, laksa, kuih tiaw, laksam, bahan penyadur dan juga pemekat sesuatu makanan. Nah, jenis-jenis beras yang ada di pasaran. Okey, jadi kamu lihat gambar raja di sini. Okey, yang pertama ialah beras biasa, kemudian ada beras mati, beras pulut hitam, beras Jepun ataupun beras yang kita gunakan untuk membuat sushi, beras pulut dan juga beras bukit. Baiklah, ada 2 lagi, beras perang dan juga beras wangi. Baiklah, kita lihat pula tentang gandum. Bijian gandum berbentuk bulat dan kecil. Selaput kulit luar berwarna perang. Bijian gandum dikisar untuk dijadikan tepung. Jika diadun bersama air, protein gandum akan menghasilkan makanan seperti pasta, mie, roti, kek, pastry dan juga biskut. Jadi semua makanan ni kelas yang cikgu tunjukkan dalam warna kuning ni adalah hasil daripada gandum. Baiklah, kita lihat pula jagung. Jagung mempunyai sekam yang meliputi setiap biji dan mempunyai set sekam yang menutupi keseluruhan benih. Jagung dikisar untuk dijadikan tepung ataupun cornmeal. Untuk barley pula, rupa bentuk barley hampir sama dengan jagung dan warnanya itu lebih cerah dari jagung. Barley boleh dijadikan minuman atau dimasak menjadi bubur dan ia juga digunakan sebagai fermentasi dalam menghasilkan minuman. Okey, jadi kita lihat oat pula sekarang. Jadi oat ini ialah tumbuhan bijirin yang ditanam di kawasan sejuk. Oat digunakan sebagai makanan manusia dan juga ternakan. Oat lebih sesuai dimakan sebagai sarapan pagi. Okey, jadi adalah baik memakan oat untuk sarapan pagi ya, kelas, ya pelajar semua. Ia juga sesuai dijadikan bubur ataupun biskut. Seterusnya, kita lihat cara pemilihan beras dan
Untuk tajuk ini dibahagi kepada 3 bahagian: ciri-ciri, cara pemilihan dan kegunaan. Okey, jadi kita lihat ciri-ciri beras. Beras terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu beras putih, beras pulut dan beras perang. Beras mengalami proses pembersihan sehingga putih jernih dan boleh didapati dalam pelbagai jenis grade dan berkanji. Cara pemilihan, pilihlah beras yang kering, tidak ada bubuk atau ulat beras, bersih dan tidak hancur. Dan kegunaan beras adalah untuk menghasilkan hidangan seperti nasi, bubur, lemang ketupat, pulut kuning dan beras dan tepung beras. Baiklah, seterusnya kita lihat cara pemilihan untuk jagung. Kita lihat untuk ciri-ciri jagung dulu. Jagung terbahagi kepada 3 jenis, iaitu jagung kering, butir jagung segar dan jagung tongkol segar. Jagung ini berkanji dan terdapat dalam bentuk emping jagung. Cara pemilihan jagung, yang pertama sekali, segar dan tidak kecut, tidak berbubuk, dan jagung segar masih terdapat kulit jagung. Seterusnya, kegunaan jagung adalah untuk menghasilkan hidangan seperti berteh jagung, emping jagung, snack jagung dan juga bubur. Cara pemilihan bali. Ciri-ciri bali berwarna putih dan juga bersih. Cara pemilihan bari, pilihlah bari yang kering dan tidak berbubuk. Kegunaan bali adalah untuk menghasilkan hidangan seperti bubur dan juga minuman bali. Cara pemilihan oat. Ciri-ciri oat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu biji oat, emping oat, emping oat segar. Cara pemilihan oat pula, pilihlah oat yang kering dan tidak ada bubuk. Dan kegunaan oat adalah untuk menghasilkan hidangan seperti minuman berasaskan oat dan juga biskut. Sekarang ini terdapat banyak biskut yang dibuat daripada oat di pasaran. Jadi, siapa yang minat makan oat, bolehlah membeli biskut oat. Okey, seterusnya kita lihat pula pasta. Okey. Nah, ini adalah beberapa contoh pasta. Jadi kamu lihat di situ ada makaroni, farfalle, spaghetti, fusilli, conchelli, shell, bentuk shell maksud dia, lasagna, fettuccine. Ini semua gambar-gambar contoh pasta. Jadi kita lihat dulu penerangan tentang pasta. Jadi pasta merupakan makanan ruji tradisional masyarakat Itali. Ia merupakan perkataan pasta ini berasal daripada perkataan past yang bermaksud tepung dengan air atau telur. Diperbuat daripada campuran tepung gandum durum, air dan bahan tambahan. Dan diperkayakan dengan vitamin B dan zat besi. Jenis-jenis pasta, baiklah ada pasta panjang, pasta rebon, pasta pendek, pasta tube, pasta berinti. Untuk pasta panjang pula adalah seperti spaghetti, linguine, fusilli langhi dan capelli di angelo. Untuk pasta rebon pula adalah seperti tagliatelle, pappardelle, fettuccine dan juga lasagna. Untuk pasta pendek terdapat pasta seperti farfalla, fusilli, conchiglia dan radiatore. Untuk pasta tube, terdapat penne, rigatoni, makaroni, giagontoni. Dan akhir sekali untuk pasta berinti pula adalah seperti ravioli, tortellini, cannelloni dan juga tortelloni. Bahasa dia semua adalah bahasa Itali. Itulah sebab agak susah untuk disebutkan. Okey, jadi seterusnya kita lihat pula ciri-ciri pasta. Yang pertama, pasta haruslah direbus sebelum dimakan. Kemudian pasta ini dimakan bersama dengan sos, digoreng atau dimasukkan ke dalam sup. Dan pasta ini terdapat dalam pelbagai bentuk dan saiz. Cara pemilihan pasta. Pilihlah pasta yang masih utuh, tidak patah dan padat. Pilih warna pasta yang baik, iaitu warna kekuningan. Dan komposisi pasta yang berkualiti. Cara pemilihan pasta. Yang pertama adalah pasta khas untuk membuat sup.
Yang kedua, kita pilih pasta untuk dimasak 2 kali. Kemudian ada pasta ialah khas untuk dipanggang dan juga ada pasta kita panggil pasta berinti. Okey, kita lihat yang pertama iaitu pasta untuk sup. Okey. Okey, pasta untuk sup adalah contoh-contoh adalah seperti vermicelli, panetti, stellini, risoni, congeletti dan juga annellini. Dan pasta untuk dimasak 2 kali pula adalah seperti tagliatelle, ternetti, rigatoni, penne, congegli, pappardelle, farfalle dan juga elici. Agak susah untuk menyebut. Okey, pasta untuk panggang pula adalah seperti lasagna, tortiglioni, bucatini, conchiglie dan juga carvatine. Okey, dan seterusnya yang terakhir ialah pasta berinti adalah seperti cannelloni, ravioli, tortellini, tortelloni, agnolotti, capelletti, lumace dan juga menekot. Cikgu harap sebutan cikgu tu bolehlah kamu fahamkan. Okey, jadi kita teruskan lagi kepada jenis-jenis pasta. Jenis masakan pasta, kamu boleh lihat gambar raja yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, ini contoh-contoh dia. Ada spaghetti bolognese yang pertama, kemudian beef lasagna, kemudian gambar raja ini menunjukkan fettuccine carbonara. Seterusnya ada pasta fagioli dan juga cheese ravioli. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap pelajar semua dapat memahami apa yang sudah cikgu sampaikan. Jadi sekiranya pelajar mendapati video PTPC cikgu pada hari ini sangat bermanfaat dan berguna kepada kamu semua, jangan lupa like dan subscribe video cikgu ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi video-video yang lebih menarik. Okey, so stay safe and stay healthy. Jumpa lagi. Bye.